Hello. So, aku nak explain secara brief tentang penukaran ayat aktif kepada ayat pasif dan penukaran ayat pasif kepada ayat aktif. So, first of all, kita kena tahu ayat aktif dia mengutamakan subjek dulu kat depan. Okey. Manakala ayat pasif dia mengutamakan objek dulu kat depan. Contoh petikan ni dah bagi. Antara agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ialah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA). FAMA telah menjalankan pelbagai program untuk memajukan sektor pertanian di negara kita. Agensi ini terlibat secara langsung dalam industri pertanian. FAMA telah memperkenalkan pasar tani pada tahun 1985. Kewujudan pasar tani banyak memberikan kebaikan kepada masyarakat. Para petani dapat memasarkan hasil-hasil pertanian mereka sendiri kepada pengguna. Sentence pertama yang dia dah gariskan, FAMA telah menjalankan pelbagai program untuk memajukan sektor pertanian di negara kita. So, kita analisis balik ayat ni. FAMA ni, dia punya subjek telah menjalankan. Ni kata kerja. So, objek dia apa? Pelbagai program untuk memajukan sektor pertanian di negara kita. Mula-mula sekali kita kena analisis, kita kena kenal pasti mana subjek, diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan objek. Okay tak? This is the whole formula. Kau kan suka kira-kira. Subjek, kata kerja, objek. Ni untuk aktif. Ayat aktif. Kata aktif, okay? Untuk mengubah dia jadi daripada ayat aktif kepada ayat pasif, di mana ayat aktif yang mengutamakan subjek di hadapan kepada pasif yang mengutamakan objek di hadapan. Kita letakkan objek ni di hadapan and subjek ni kat belakang. While kata kerja masih stay kat tengah-tengah. So, FAMA telah menjalankan pelbagai program untuk memajukan sektor pertanian di negara kita. Kita dah kenal pasti mana satu subjek, kata kerja dan objek. Sekarang kita nak tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okay, sekarang kita dah berjaya kenal pasti mana subjek, mana kata kerja and mana objek. Untuk ubah jadi ayat pasif tadi, apa aku cakap? Kita kena campakkan objek dia ke depan and subjek dia ke belakang, while kata kerja masih stay kat tengah-tengah. Akan jadi pelbagai program untuk memajukan sektor pertanian di negara kita telah dijalankan oleh FAMA. Dia berubah kat sini. So, ini terdiri daripada kata ganti nama ketiga. Terbahagi kepada tiga. First kali kata ganti diri pertama. Kata ganti nama diri kedua dan yang ketiga. Yang pertama sekali, saya, aku, kami, patik, beta. Yang kedua, kau, kamu, awak, anda, kalian. Untuk yang ketiga ni, dia, mereka, nama orang. Macam tu. So, sebab tu kita kena tambah di oleh. Faham tak? So, hasil dia tadi, pelbagai program untuk memajukan sektor pertanian di negara kita, which is the whole object for the sentence, campak ke depan, subjek dia, FAMA, letak kat belakang. FAMA ni kata ganti nama ketiga. Pelbagai program untuk memajukan sektor pertanian di negara kita telah dijalankan oleh FAMA. Macam tu. Okey, bagaimana pula dengan ayat yang kedua? Iaitu FAMA telah memperkenalkan pasar tani pada tahun 1985. Okey, kali ni kita kena kenal pasti dengan lebih lanjut. Masih lagi lebih kurang macam tadi, kita kena cari subjek, kata kerja, objek dan latar tempat atau masa apa penting yang ada tambahan ni. FAMA telah memperkenalkan pasar tani pada tahun 1985. Okey, so kita dah tahu mana satu subjek iaitu FAMA, kata kerja iaitu telah memperkenalkan dan objek pasar tani pada tahun 1985. Okey, untuk menukarkan dia kepada ayat pasif, kita kena tengok. Kalau kita buat pasar tani pada tahun 1985 telah diperkenalkan oleh FAMA. Macam tak kena. So, pasar tani telah diperkenalkan oleh FAMA pada tahun 1985. Sebab apa? Pasar tani ni dia punya objek. Dalam ayat pasif, penggunaan kata kerja mestilah diikuti dengan objek. Okay? Sebagai contoh, telah diperkenalkan oleh pasar tani. Tapi, secara logik ni pun, secara kita tahu takkan nak guna pasar tani pada tahun 1985 telah diperkenalkan oleh FAMA. Tak sesuai. Yang ketiga ni agak ringkas. So, para petani dapat memasarkan hasil-hasil pertanian mereka sendiri kepada pengguna. So, kita kena pasti macam tadi mana satu subjek, which is para petani. Kata kerja dapat memasarkan objek hasil-hasil pertanian mereka. Okey, sendiri kepada pengguna ni, kita kena analisis balik bila kita nak buat jawapan. So, based on konsep tadi, kita letak objek kat depan.
hasil-hasil pertanian dapat dipasarkan oleh para petani sendiri kepada pengguna. Mereka ni kita dah potong. Sebab apa? Ini sebahagian daripada subjek. Secara logik ini pun tak sedap. Hasil-hasil pertanian dapat dipasarkan oleh para petani mereka sendiri kepada pengguna. Kesalahan bahasa pula dah. So, well, it looks like we did it.